Suasana di Jordan ke, ataupun waktu belajar dulu macam mana nak skor ke? Apa? Oh, cerita ya. Saya pun cerita ni panjang ni, nanti tak habis pun suku ni. Dia di Malaysia dulu saya rasa dia punya dugaan dia nak menghafal ya. Saya dulu belajar sebelum masuk IKIP ni saya diambil staff. Dia tinggalkan Malaysia kan. Jadi bila masuk tu saya pun macam saya kata menghafal lagi kan. Boleh lah, sebab saya pun kurang minat nak menghafal kan. Tapi dalam ilmu agama, ilmu belajar agama syariah ni memang kita kena banyak menghafal kan. Saya sedar lah benda tu, sebab saya dah pilih jalan tu kan. Alhamdulillah juga lah, sebab saya rasa dengan belajar syariah tu saya terbimbing sikit lah kan. Jadi ketika saya di kuliah secara wakar, saya menerima tawaran ni. Jadi saya pun tekad dalam hati, saya kata saya memang nak lari daripada bukan bidang syariah. Maknanya saya nak lari dari menghafal banyak-banyak ni kan. Sebab saya pun minat accounting kan, sejak ada tahun tengah lagi, dan juga finance lah. Jadi saya kata ini peluang saya ni, saya nak pergi kerja bank kan. Masa tu saya niat dalam hati, saya kata saya ambil belajar ni, saya nak pergi kerja bank. Tapi saya tengok kawan-kawan saya yang lain, apa niat ambil program ni? Dia kata kalau pergi staff ni tak habis staff, dia kata tak tentu lagi aku pergi luar negara. Jadi kalau aku pergi program ni, sah-sah aku dapat pergi Jordan. Jadi niat dia lain kan. Jadi sebabkan niat yang lain tu, jadi dia punya hasil dia tu berbeza lah kan. Maknanya dia tak kerja bank lah sebab niat dia lain kan. Jadi yang pertama-tamanya sebenarnya niat kita belajar ni lah kan. Kalau sekadar nak pergi luar negara je, tak payah belajar ni pun boleh pergi luar negara kan. Kalau nak sekadar pandai bahasa Arab je, belajar Indonesia boleh belajar bahasa Arab. Pasti saya ada seorang kawan daripada di semasa di INSEAD dulu kan, dia belajar cakap Arab Fusha. Saya tanya dia, awak pernah pergi Arab ke? Dia kata tak pernah. Dia kata dia belajar pondok kan, apa nama pesantren di Indonesia, fasih bahasa Arab. Maknanya tak perlu pergi luar negara pun boleh fasih bahasa Arab. Jadi sebenarnya niat saya, apa yang saya nak sampaikan di sini adalah niat. Harap-harapnya sampai lah kan. Jadi niat. Sebab apa saya kata macam tu, sebab sekarang ni di bank lah, bank Islam khususnya kan, saya tengok kadang-kadang tu dia tahu buat sale je kan. Dia tak ada knowledge pun Islamic banking, dia boleh buat sale. Dan dia muka cantik sikit, boleh buat sale kan, dia ambil dia kerja. Jadi masalah dia akan timbul bila dia nak offer produk, Islamic produk kan. Bila customer tanya kan, apa beza masyarakat, beza mudharabah dengan wadi'ah. Saya pernah pengalaman dekat bank Islam sendiri, saya nak tukar. Masa tu saya ada bank Islam, akaun wadi'ah kan. Jadi saya nak tukar kepada mudharabah. Tu dia yang pula tanya saya, kenapa encik nak tukar kepada mudharabah kan, dia kata. Lepas tu saya jawab, saya nak jawab dari segi syariah, nanti takut dia tak faham. Saya kata sebab mudharabah ni profit dia tinggi sikit, tu saya tukar mudharabah kan. Nanti dia pun, saya tengok macam dari segi tu lah, maknanya kefahaman tu, awareness. Dia kata dari segi Islamic banking ni dah kurang kan. Jadi kita perlukan orang-orang yang macam kamu semuanya yang belajar kan. Dan kamu pun boleh, kalau tak kerja di bank pun, kita ada legal firm. Sekarang ni tengah hire yang ada kelayakan Islamic bank. Contoh macam adik saya belajar sama batch kedua lah, dia belajar batch ketiga. Dia belajar sama macam kamu semua, ambil, tapi dia tak masuk bank. Saya nasihat dia kan, kalau perempuan ni saya kata cari kerja selain bank lah. Sebab bank ni memang dia bagi gaji tinggi lah, tapi dari segi tanggungjawab tu yang perempuan takut tak kahwin pula kerja bank kan. Tak ada masa, dia busy sikit. Jadi kalau yang untuk aku buat ni, saya rasa bukan dia tak boleh kerja bank, boleh. Contoh ada kawan saya tu, kalau kenal Nurul Aiman, sekarang ni dia habis degree, sampai sekarang dia masih lagi di bank Muamalat di Syariah Department kan.
Tapi dah dia makin kurus lah kan, sebab kerja dia dia saya je yang makin gemuk kan. Kalau lelaki kerja bank mungkin makin berisi, tapi kalau perempuan kerja bank makin kurus lah kan. Jadi apa yang saya katakan, sebenarnya dia punya kalau kita rasa macam market tu macam dah saturated. Dah apa, saturated ni apa dia panggil? Tepu kan, lemak tepu kan. Tapi sebenarnya kita punya fokus bukan dekat bank saja, di Summit Finance ni. Kita luas, kita boleh pergi ke bank, kita boleh pergi ke legal firm, kita boleh pergi ke mana-mana institusi yang ada provide, sama ada konsultansi dari Summit Finance punya konsultan kan. Macam adik saya di Ziko Syariah Sdn Bhd, dulu dia adalah satu subsidiary bawah Ziko Law kan. Kalau kenal Zaid Ibrahim ex-menteri, ex-PKR juga kan. Nah, Zaid Ibrahim kan. Jadi itu dia, company dia lah, Ziko Law kan. Dia ada satu bahagian dipanggil Ziko Syariah, itu subsidiary dia, yang mana dia akan uruskan untuk syariah review. Sekarang ni kebanyakan bank kadang-kadang dia tak hire orang dekat bank tu, sebab dia nak jimat kos. Jadi bila dia nak buat syariah review, dia hanya panggil external parties lah, panggil legal firm ke yang provide syariah review punya, boleh panggil tu syariah review punya assessment lah, review lah. Jadi sebenarnya kalau tanya saya rasa dengan degree kita ni, kita punya peluang pekerjaan kita luas sebenarnya. Cuma kita perlu tambah sikit. Macam saya lepas ambil degree, saya ambil CFP, saya kerja lah kan. Jadi itu niat juga kan, niat kita dalam hati kita kata macam tu. Tiba-tiba ada offer belajar kat Nissan, belajar percuma kan, beasiswa bank negara. Saya pun pergi interview, alhamdulillah dengan bantuan dengan Syed Amirul Amri, dia ada sebab bagi peluang lah dekat student daripada Timur Tengah kan. Saya rasa ada 4 orang yang lepas masuk. Alhamdulillah saya tamat 2011. Kemudian saya ditawarkan di OCBC Al-Amin. Alhamdulillah sampai sekarang saya di OCBC Al-Amin lah. Saya rasa macam tak nampak lagi dia punya perjalanan kan. Sebab saya tak boleh cerita waktu degree tu lagi kan. Waktu degree tu sebenarnya lama, tempoh 4 tahun kan. Kita rasa macam lama, tapi di Malaysia saya tak rasa lama, sebab kita keluarga kita dekat kan. Dan waktu tu pun arwah ayah saya ada lagi. Arwah ayah saya meninggal sebelum saya pergi Jordan, 2 minggu sebelum pergi Jordan kan. Jadi semua orang kampung merisau kan, ni Jordan ni nak pergi Jordan ke tidak kan, nak tinggal mak dia dengan adik-adik kan, sebab saya nak sulung kan. Jadi masa tu saya tekadkan dalam hati, dia kata InsyaAllah ada lah dia punya rezeki kan. Itu semua ujian kan. Jadi alhamdulillah saya pergi sama belajar, saya habis tu dengan cemerlang. Dia pun itu antara dia kata dugaan juga lah kan. Jadi nanti kalau yang kamu semua ni, kalau sebelum pergi Jordan tu senang semua nak pergi kan, kita rasa teruskan lah. Jangan kita nak kata, jangan kita rasa macam apa kita kata tu, tak ingat apa nak cakap. Maknanya jangan hilang semangat tu. Terima kasih lah. Jangan hilang semangat lah. Jadi kita teruskan, kita ambil degree ni. Lepas tu yang dari segi gangguan-gangguan lain, dari segi gangguan perasaan kita kan, dengan apa, dengan kita biasa kata couple kan. Gangguan perasaan tu ada, semua kita perlu maintain. Terutamanya kalau akhwat kan, kita jangan terlalu sangat, nanti takut jatuh. Dari segi pelajaran tu terlambat. Jangan sampai macam tu kan. Kalau boleh, kalau ada perasaan tu, ada, semua ada perasaan kan. Cuma kita simpan dulu, simpan dekat tahun-tahun akhir nanti kan. Masa tahun akhir ni dekat Jordan ni kan, bila dekat tahun-tahun akhir nanti kita dah tahu mana hala tuju kita kan. Kadang-kadang kita di Jordan
ada company yang dah telefon kita. Kalau contoh kita ada kenalan-kenalan di Malaysia, kita suruh dia tolong carikan untuk kita. Daripada sana kita dah boleh email kita punya resume sebelum kita balik Malaysia. Ada kawan-kawan saya yang dia dah ditawarkan kerja semasa di Jordan lagi. Jadi bila tahun akhir tu maknanya kita dah nampak jalan kita kan. Jadi bila dah macam tu barulah kita prepare untuk benda-benda perasaan-perasaan ni kan. Saya pun Alhamdulillah saya berkahwin lepas pulang semasa di INSEF, masa belajar SFP. Tapi gangguan perasaan tu dia datang ujung-ujung lah. Time tu saya tengah saya masa tu tengah free kan, tengah cuti. Waktu tu saya ni boleh katakan nak cakap Arab fasih tu tak boleh lah kan, tapi boleh lah cakap kan. Jadi saya, sebab saya suka benda-benda yang free. Jadi bila ada orang offer saya berjalan, dia kata jadi apa, translator, apa panggil monokip ataupun tulis guide kan. Tu tak ingat benda-benda teknologi. Lepas tu saya suka lah sebab orang bagi saya berjalan free, apa tak nak kan. Nanti saya pun pergilah kan. Pergi 2-3 kali juga saya bawa kadang-kadang tu dengan mak dia kan. Dapat kenal mak dia kan. Jadi bila dia bawa mak dia, kita cakap Arab tu fasih sikit kan. Banyak berborak sikit lah kan dengan Arab tu kan. Korang ni nak tunjuk power lah kan. Jadi Alhamdulillah masa waktu tu ada bakat. Masa tu belum tak kenal lagi seorang apa ni, ada satu grup bawa daripada Ukraine, dia belajar doktor di Ukraine kan. Jadi masa tu lah saya kenal dengan isteri saya kan. Jadi tapi kenal tu pun dia macam tak tahu, kita macam jodoh kita tak tahu kan. Jadi kita berinteraksi lah dengan sesama kita kan. Jadi bila balik Malaysia barulah kita dah tahu, saya dah masuk kampung ajar INSEF, saya dah tahu nanti saya kerja apa kan. Mana dah nampak lah apa yang kita nak pergi mana, barulah kita layan perasaan kita tu kan. Jadi masa melayan perasaan tu lah barulah kita, duit dah ada semua. Jadi kita mesti lah masuk lah kan. Jadi macam tu lah, maknanya kita masa belajar ni memang perasaan tu ada dengan sesama batch kita ataupun dengan batch-batch junior ke kan. Ada perasaan tu ada, tapi kita jangan layan lagi, kita kontrol kan. Sebab kita tak tahu jodoh kita siapa. Jadi tapi komunikasi, interaction, komunikasi tu dengan cara yang syarah compliant punya cara. Tak adalah sampai tak betul apa kan. Kita kalau lalu beri salam juga kan. Sebab kita sesama Islam kan. Cuma saya nak katakan tu, jangan kita terlalu melayan perasaan tu. Yang penting kita study dulu kan. Lepas tu semasa di Jordan, saya ingat lagi antara ni yang nak pergi Jordan ni, antara yang kunci kepada kejayaan tu sebenarnya kita kena ada ukhuwah, semangat ukhuwah kita kan. Kita jangan tinggalkan yang akhwat ni. Kita tahu lah kadang-kadang kan akhwat ni nak angkat beg pun tak larat kan. Sebab bawa ni beg berpuluh-puluh kan. Lepas tu yang lelaki ni juga lah nak kena, kita nak bawa beg kita sekali, bawa beg dia orang lagi kan. Tapi semangat ukhuwah tu insyaAllah ada keberkatannya kan. Sebab kita nak tolong insan yang lemah kan. Bukan lemah pun, dia kuat dari segi perasaan, dari segi fizikal kan. Jadi kita yang dah diberikan kelebihan ni, kita tolong lah. Sebenarnya saya baru tersedar hari ni rupanya itulah ada apa ni, keberkatan ukhuwah dari segi itu lah kan. Maknanya kita jangan tinggalkan kita punya jemaah kan. Sebab sampai di sana kita kalau tak rapat dengan kawan-kawan kita ni, tak ada jaga ukhuwah ni, kita mungkin akan hilang. Kita bukan hilang macam MS370. Dia hilang maknanya dia apa dah ada tu, kita dah lari daripada matlamat kita kan. Jadi saya di sana masa tu saya ingat saya 43 orang kan, lelaki dengan perempuan 43 orang.
Kami selalu first year tu kami ambil kelas sama-sama tu. Semua kelas tu bila register subjek tu, semua pastikan semua dapat. Seorang ni tak dapat, drop subjek, pergi cari subjek lain. Yang ada 43 orang boleh sama-sama. First year lah. Bila dah masuk second year di Jordan, ataupun kita panggil last year kan, kita punya pengajian, ni Encik Hakim yang batch ke-3. Jadi bila dah masuk last year tu, saya nak cuba-cuba lah kan. Kita dah ada peluang belajar di negara Timur Tengah kan. Saya semester ketiga di Jordan, tak salah. Saya sengaja diamkan diri, ambil subjek seorang-seorang. Orang lain semua dah register kan. Bila orang tanya saya kata belum ambil ni. Saya macam orang tanya belum ambil subjek lah. Padahal saya dah register satu subjek tu, Mathematical Finance. Dia maknanya Mathematical Finance ni matematik yang berkenaan dengan finance lah, keuangan kan. Saya register seorang-seorang dan saya tahu tak ada dalam 43 orang ni selain saya yang akan register subjek ni. Sebab subjek tu susah lah, susah sikit. Oleh sebab saya nak rasa pengalaman kita belajar dengan orang Arab ni kan. Rasalah kita seorang-seorang orang Melayu kan dalam kelas tu, selalu kita ramai-ramai. Jadi Alhamdulillah saya semasa belajar tu, kita datang kelas, datang awal. Lepas tu kita datang, setiap kelas dia datang penuh lah, mana kedatangan penuh. Lepas tu bila tak faham, kita pergi jumpa doktor. Doktor kata, awak lah student yang paling kelak jumpa saya. Bukan minta maaf kata, sebab Arab ni dia datang jumpa doktor, dia kadang-kadang minta maaf. Yang perempuan kan siap nangis-nangis depan doktor kan, dia nak minta maaf kan. Tapi awak ni datang jumpa saya, tanya pasal pelajaran. Dia macam teruja sikit lah doktor kan. So Alhamdulillah saya lulus subjek tu dengan 85 markah kan. Saya rasa benda tu tak mustahil kan. Kita kalau kita jaga keberkatan ilmu lah saya kata kan. Sebab masalah-masalah kita kan, dia pun manusia juga dan dia ada perasaan kan. Jadi kalau kita selalu jumpa dia kan, tapi bukan minta maaf, kita tanya soalan kan, seolah-olah kita macam menunjukkan kesungguhan kita nak faham. Cuma kita tak faham tu sebab bahasa, language barrier kan. Jadi kita tunjukkan kita nak faham, jadi dia akan tunjuk macam mana memberi kemudahan lah. Dari situ datangnya macam bila lecture ni dah macam redha gitu, suka kita kan. Jadi keberkatan tu datang. Bila keberkatan tu datang, bila exam tu kita senang lah jawab kan. Jadi itu yang saya nak katakan, bila yang akan pergi ke Jordan ni nanti jaga keberkatan lah kan. Sebab saya tahu saya sekarang ni disiplin pelajar-pelajar Malaysia kat sana dah teruk. Dan lecturer Arab pun dah layan orang Melayu, orang Malaysia ni macam orang Arab juga Itu yang kita rasa sedih kan. Sebab dulu bila dikatakan pelajar Malaysia, diorang punya expectation tinggi kan. Jadi sekarang ni dah habis, jatuh macam Arab lah kan. Sebab pelajar Melayu pun pelajar Melayu lambat datang kelas. Jadi oleh sebab bila dah, walaupun ada yang terkandas tak ada Thailand sebab masalah flight apa, tapi semua balik sekali lah. Jadi itu yang saya nak katakan kat sini. Dua perkara yang penting lah dalam kita belajar kan. Yang pertama disiplin dan fokus lah. Yang keduanya jaga keberkatan ilmu kan. Jadi nak jaga keberkatan ilmu tu, kita buat baik dengan pensyarah-pensyarah kita kan. Biar pensyarah ni redha dengan kita kan. Walaupun kadang-kadang kita dalam hati kita rasa macam dari segi manusia kan, kita macam dari segi fizikal ni kita macam pensyarah ni garang tak suka pensyarah ni garang. Walaupun macam tu, tapi kita nak jaga keberkatan ni, kita jangan tunjuk kat pensyarah kita. Jadi hormat tu mesti kena ada, hormat kat pensyarah. Kalau bila macam pensyarah tu dia tengok kita, dia ni rajin kan, datang kelas selalu awal datang kelas, kita nak cakap, jadi dia akan datang redha. Bila guru-guru yang redha kat kita ni, insyaAllah keberkatan tu turun kat kita. Jadi dengan keberkatan tu juga yang kita nak pegang sampai kita dalam pekerjaan ni kan. Contoh saya dapat rasa keberkatan ilmu tu sampai sekarang ni, saya masih ingat lagi apa yang guru-guru saya cakap kan. Tapi jangan tanya kan, kata kan.
Bukan tu tak ingat. Dia macam kita ingat maknanya macam mana guru kita mengajar dalam kelas. Dia waktu exam kadang-kadang kita terlupa apa poin-poin kan. Tiba-tiba kita macam nampak guru kita tengah menyebut benda tu. Jadi kita nampak gerakan mulut guru kita kan. Oh benda ni kan. Kadang tu keberkatan tu, ilham macam tu Allah bagi kita kan. Jadi yang penting kita punya keberkatan dengan guru lah. Apa ni, selebihnya saya rasa nanti sampai di Jordan nanti dia boleh lah kita belajar sendiri kan. Cuma kerap bertemu dengan pensyarah kalau tak faham kan. Jangan jumpa nak minta maaf lah. Kita jumpa sebab nak tanya. Saya buat benda tu sampai di INSEF. Saya ambil CFP. Sebab CFP ni dia belajar bahasa Inggeris. Semua bahasa Inggeris. Saya tu bahasa Inggeris sampai sekarang ni tak adalah fluent English. Cuma kalau nak bagi presentation bahasa Inggeris tu boleh lah. Alhamdulillah sekarang terlepas 3 tahun kan. Jadi masa belajar tu saya rasa ni susah sangat ni. Dah lah bahasa Inggeris, lepas tu kena tulis report lagi. Di Jordan dulu saya tak ada pun buat paper, buat report kan. Oh saya teringat masa di Jordan tu kan, saya ada satu subjek kan. Masa tu tengah krisis ekonomi. Yang apa tu, Amerika punya krisis ekonomi. Apa lah itu, yang cerita tentang apa ni, CDS collateralized debt, yang Amerika buat, apa dia panggil tu, dia kumpulkan hutang-hutang orang ni dan dijual hutang kan. Jadi oleh sebab tu dia berangkai-rangkai, satu je collapse, semua sistem kewangan collapse kan. Di Malaysia saya hanya dapat 65 je Tip Mamalat 1 sebab saya malam hafal sikit kan. Jadi tapi di Jordan saya rasa sana macam lebih mudah. Saya tak tahu, mungkin sebab bumi tu bumi barakah ke apa, doa dimakbulkan kan. Dengan bantuan Allah Ta'ala juga saya repeat Tip Mamalat 1 dan saya dapat 99 kan. Dengan doktor Arab pula kan. Saya pun jadi macam pelik kan. Di Malaysia dengan doktor Melayu, pensyarah Melayu kan, dapat 65. Di sana kelas bahasa Arab 100%, dengan doktor Arab saya dapat 99 kan. Dan Tip Mamalat 2 saya dapat 89. Alhamdulillah lah. Jadi bila saya nak masuk kerja, diorang tengok transkrip yang bahasa Inggeris kan. Dia tengok lah Tip Mamalat, sebab inilah subjek yang core dalam kita punya pengajian ni. Dia tengok Tip Mamalat 1, Tip Mamalat 2, Tip Mamalat 1 99, Tip Mamalat 2 89. Oleh sebab tu dia ambil saya juga lah dia kata sebab kita kena pandai pilih subjek ni. Saya ada satu subjek yang saya terkilan ambil lah. Dia subjek usul fiqh. Dia subjek tu dia tak wajib bagi kita. Tapi siapa nak pergi Jordan nanti bila semester pendek tu ambil lah subjek tu. Apa nama subjek? Mabadi' fi usul fiqh apa, saya tak ingat. Subjek tu penting. Jadi dalam kita punya pengajian ni, kita sebenarnya degree kita ni dah ada fiqh mamalat, kita dah kuat lah. Fiqh mamalat basic semua kita dah kuat. Cuma kita perlu mantapkan dari segi usul fiqh dan juga dari segi banking tu sendiri kalau nak masuk ke, nak kerja bank lah kan. Jadi saya nampak dua perkara tu. Tahu perlu nak kunci ke? Saya dah habis lah di macam pengajian di Jordan lah sebenarnya. Untuk yang baru masuk ni, saya rasa yang paling perlu mantapkan bahasa Arab lah. Sebab bila kita tak faham bahasa Arab tu, kita nak menghafal tu dia senang kan. Kita mantapkan bahasa Arab, lepas tu kita banyak baca-baca tentang banking juga Lepas tu habis degree, saya lepas CFP, masa waktu saya kerja tu, saya mula kita belajar lagi sampai sekarang dah 3 tahun. Saya pula yang nak tolong analyse macam mana nak ambil staff baru. Jadi saya pun dah terlibat dalam perkara tu lah. Jadi saya tahulah sedikit apa kriteria yang kita nak untuk kerja di bank kan. Yang pertamanya kalau di OCBC Al-Amin, kita tengok dari segi industri dia punya knowledge.
top banking lah. Ni sekarang deposit pun tak tahu apa deposit, jenis deposit pun tak tahu kan. Sekarang ni lagi dah ada IFSA. IFSA tu kita Islamic Financial Services Act 2013. Jadi kita tengok budak ni kalau nak kerja bank, dia kena tahu IFSA ni. Lagi satu syariah dia. Sebab sekarang ni dah ditekankan syariah, sebab di dalam bawah IFSA ni kalau sebuah bank Islam ataupun institusi keuangan Islam, dia punya produk dia tak syariah pembayar kan, semua yang terlibat tu boleh didenda 25 juta ataupun penjara 8 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi maknanya ditekankan kat situ syariah background. Jadi kat situ saya nampak kita keraguan syariah fokus lagi dalam Islamic Economic and Banking. Kita attitude ni kita tak boleh belajar, kita tak boleh tahu waktu interview. Kadang-kadang waktu interview kata, oh semua saya boleh buat semua. Sekali bila dah kerja setahun, kita suruh dia buat syariah research, oh saya tak minat lah syariah research. Hari tu masa interview kata semua boleh buat, bila dah kerja, oh tak boleh buat pula kan. Jadi macam tu kita kena jaga lah kita punya attitude kita, disiplin kita. Jadi saya rasa setakat tu cerita pengalaman saya. Tapi pun dah setengah jam ni. Oh tinggal lagi setengah jam. Mungkin kata boleh kita start dengan kita punya presentation lah. Saya harap semua dapat manfaat daripada pengalaman yang saya ceritakan tadi lah. Kalau tak dapat tu buat dapat. Jadi kita start, ini insyaAllah compliance proses. Jadi bahasa Melayu dia proses pematuhan syariah. Di bank negara, saya nak maklumkan kepada semua, bank negara kita tak pakai bahasa Inggeris. Kalau kita membentang dekat syariah komiti, syariah advisory council bank negara, kita tak bentang dalam bahasa Inggeris. Cuma dengan anak-anak buah dia ni kita present dalam English. Tapi dengan yang syariah advisory council semua bahasa Melayu. Jadi kadang-kadang tu kita nak translate dalam bahasa Inggeris ni yang susah kan. Macam ni dia punya ayat tu ayat tinggi kan. Kita tak pernah pakai kan, proses pematuhan syariah kan. Jadi kita tengok lah, ni agenda kita saya buat ringkas sikit lah. Jadi saya rasa setengah jam boleh habis kalau tak ada soalan kan. Okay. Yang pertamanya apa itu Islamic Bank, perbezaan antara Islamic dan Conventional. Lepas tu guiding principle ni maknanya perkara-perkara yang antara perkara yang perlu dielakkan, guide untuk Islamic finance. Key components